penjelasan ringkas tentang kelebihan bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang ketujuh daripada bulan-bulan Qamariyah, ataupun dia panggil tahun Hijri, tahun Hijrah. Rajab bulan yang ketujuh, dan Rajab ini termasuk dalam salah satu daripada bulan haram, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi Tuhan sebut dalam surah At-Taubah ayat 36 ini disebut inna iddatash syuhur, bahawasanya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala 12 syahra, iaitulah 12 bulan. Daripada bila? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak daripada dijadikan langit dengan bumi ini 12 bulan sudah ada. Minha arba'atun hurum, 4 bulan daripada 12 itu ada bulan haram. Mana bulan haram itu? Iaitulah bulan Rajab. Ni bulan yang kita ada sekarang ni bulan Rajab. Kemudian bulan Zulqa'dah, bulan haji nanti, Zulhijjah dan Muharram. Ini 4 bulan ini bulan-bulan haram, di mana dalam bulan ini larangan untuk berperang dalamnya telah diharamkan. Tak boleh berperang, tak boleh nak berperang dalam bulan haram. Jadi itu menunjukkan bahawa ada kelebihannya tersendiri dalam bulan-bulan yang besar ini, dalam bulan yang mulia ini ada kelebihan sendiri sebagaimana disebut oleh para ulama. Cuma apa yang kita nak sebut di sini iaitulah tentang banyak terdapat hadis-hadis yang menyebut kelebihan bulan ini, bulan Rajab ini. Macam-macam hadis yang ada, yang kita dengar, yang saya akan senaraikan sebahagian daripadanya dalam penjelasan ini. Untuk menjelaskan cerita ini, seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, meninggal dunia pada tahun 852 Hijri. Dalam kitab dia, nama kitab cantik. Tuan-tuan boleh ambil nama kitab ini. Kalau tak boleh beli, boleh dalam internet banyak. Nama kitab Tabyinul Ajab, Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, menjelaskan keajaiban, kepelikan terhadap apa riwayat yang disebut tentang kelebihan bulan Rajab. Ibnu Hajar besar kitab ni. Dalam buku, dalam kitab ini dia bawa berapa hadis? Ada banyak hadis, 38 hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan Rajab ini, yang kebanyakannya akan dinilai oleh Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri. Kita tak payah hurai banyak, kerana kita bukan pakar hadis dan bukan orang panggil yang terlibat dengan ilmu hadis. Cuma kita bimbang apa yang berlakunya. Takut kita juga termasuk di kalangan orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi terdapat dalam hadis yang jelas, yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada menyebarkan hadis yang tidak sabit daripada Nabi. Nabi tak kata. Jadi bila Nabi tak kata, kalau kita pergi kata ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan satu dosa besar yang telah dilarang oleh Nabi. Dalam hadis Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang buat dusta ke atasku dengan sengaja. Kita tahu dia benda ni, hadis ini palsu, kita dah buat juga, maka orang ni dikira telah ambillah tempat duduknya dalam neraka, wal iyazubillah. Jadi hadis ini sampai peringkat orang sebut hadis mutawatir. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, kafa bil mar'i isman an yuhaddis bima bikulli ma sami'. Cukuplah orang tu buat dosa apabila dia cerita apa yang dia dengar, tanpa buat penjelasan dan penelitian. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Banyak lagi larangan yang disebut di sini. Dalam hadis lain Nabi kata, buat berdusta ke atas aku ni bukan seperti buat dusta atas orang lain. Siapa buat dusta ke atasku, maka orang ni falyatabawa maq'adahu minan nar, dia ambillah tempat duduknya dalam api neraka. Kita balik kepada kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar.
rahimahullah. Sebelum daripada Ibnu Hajar ini ada lagi seorang ulama namanya Ibnu Dihyah. Al-Imam Al-Hafiz Abul Khattab Umar bin Hasan bin Ali Ad-Dani dikenali dengan nama Ibnu Dihyah, yang meninggal pada tahun 633. Ibnu Dihyah tahun 633, dia tulis sebuah lagi kitab. Dia kata ada ma wajaba fi bayani ma wada'una fi fadli Rajab. Ada ma wajab, menunaikan apa yang wajib diberitahu tentang pereka-pereka hadis palsu yang telah mereka cipta hadis-hadis ini tentang kelebihan bulan Rajab. Jadi apa yang disimpul oleh Al-Imam Ibnu Hajar, saya nak kata di sini apa yang disimpul oleh Imam Ibnu Hajar, dia kata apa? Rahimahullah, dia kata lam yarid fi fadli Rajab wala fi siyamihi, tidak terdapat dalam kelebihan bulan Rajab secara khusus lain pada bulan haram tadi, la fi siyamihi, puasa dalam bulan Rajab ini, wala fi siyami syai'in minhu, tidak juga puasa mana-mana bahagian daripada bulan Rajab muayyan yang tertentu, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih, tidak ada terdapat juga berdiri malam-malam yang tertentu pada bulan ini seperti malam 27 contohnya. Hadisun sahihun yasluh lil hujjah, hadis yang sahih yang boleh dibuat hujah, boleh dibuat amalan dengan dia. Wa qad sabaqani ila al-jazmi bizalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Belum daripada aku ini Ismail Al-Harawi telah pun kata sedemikian. Ismail Al-Harawi ini Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad. Abu Ismail Al-Harawi ini namanya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad, al-mutawaffa pada tahun 401. Mengikut dalam muhakkik ni kata. Jadi dia kata apa? Wa rawaina anhu bi isnadin sahih, di mana Imam Ibn Hajar kata kami riwayat pada dia dengan sanad yang sahih. Demikian juga daripada orang lain, tetapi masyhur di kalangan sebagai ahli ilmu melonggarkan syarat-syarat nak beramal dengan fadailul amal ini dengan hadis dhaif. Tapi yang bagi ma'azalika, sepatutnya kalau kita ambil pendekatan boleh terima hadis dhaif itu, isyarat an ya'taqidal amil, orang yang nak beramalnya mesti dia yakin bahawa hadis itu hadis dhaif, dan jangan dibesar, jangan disebarkan supaya orang lain tidak la ya'malul ma'ruf bi hadis dhaif, orang lain tidak sebarkan hadis yang dhaif itu, tidak beramal dengan dia, maka kita telah buat satu syariat yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun apabila ditengok oleh orang jahil, fayazunnu annahu sunnah sahihah, mereka menyangka ini sunat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, wa qad sarraha bi ma'na zalika, di antara ulama yang telah mentasrihkan, menjelaskan sedemikian itu iaitu Abu Muhammad bin Abdul Salam dan lainnya. Hendaklah seorang Islam itu takut daripada termasuk dia dalam hadis man hadatsa anni bi hadis, siapa yang cerita daripada aku satu hadis, yara annahu kazib, kita tahu hadis ini palsu, fahuwa ahadul kazzabin, maka dia salah seorang daripada orang yang menciptakan, membawa pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman amila bihi, bagaimana kalau orang itu beramal dengan dia. Kata Al-Hafiz lagi, wala farqa fil amal bil hadis, tidak ada beza beramal dengan hadis fil ahkam, dalam hukumnya, au fil fadail, atau daripada fadilat-fadilat, izan likullin syara', semua benda tu syarak. Jadi kerana itulah bila kita nak beramal, kita kena pilih hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata Ibnu Hajar rahimahullah. Adapun kata dia lagi, amal ahadis, adapun hadis-hadis yang mari tentang kelebihan Rajab ini, ataupun yang menyebut tentang kelebihan puasanya atau puasa sebahagian daripadanya sarihah, maka dia terbagi pada dua kumpulan, satunya dhaif, satu lagi maudhu', hadis yang palsu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang telah dikata dibuat pada bulan Rajab ini. Yang pertama dia panggil salatul raghaib. Salatul raghaib ini satu salawat, satu sembahyang yang direka-reka. Bila ni tengok ni hadis ni,
siapa di kalangan umat Islam yang berpuasa pada awal Khamis yang pertama bulan Rajab, kemudian dia sembahyang pada malam itu di antara Maghrib dengan Isya 12 rakaat. Jadi hadis ini banyaklah kelebihannya, panjang sekali. Hadis ini telah disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ibn Hajar dan para ulama lain mengatakan hadis ini hadis maudhu'. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata hiya bid'atun qabihatun. Solat macam ni di malam Jumaat pertama pada bulan Rajab ini, iaitulah satu bid'ah yang keji, yang mungkar, asyaddu ingkar, yang sangat-sangat ingkar, mengandungi mungkarat, banyak benda-benda mungkar. Fayata'ayyanu tarkuha wal i'rad anha, maka sepatutnya wajib kita kena ingkar dan jangan biar tinggalkan dia. Wa inkaruha ala fa'iliha, dan mengingkari orang yang buat. Kalau orang nak buat, jangan benarkan. Bahkan Imam Nawawi kata apa? Qatalallahu wadi'ha, Allah Ta'ala matikan orang yang mereka-reka hadis ini. Allahu Akbar. Fa innaha bid'atun munkarah, karena dia bid'ah yang mungkar. Ramai lagi ulama-ulama lain yang melarang daripada perbuatan-perbuatan ini. Demikian juga di antara yang disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab ini, iaitulah tentang kita duduk yakin, kita duduk kata Isra' Mi'raj itu bila. Tengok ni kata ni. Wa dzakara ba'dul qussas, sebahagian daripada pencerita-pencerita menyebut bahawa Isra' Mi'raj berlaku dalam bulan Rajab. Qala, tengok ni, dia nakal daripada kata-kata Ibnu Dihyah. Ibnu Hajar dalam kitab ni kata qala wa zalika kadzibun, dusta dia kata cerita tu. Qala al-Harbi kana al-Isra', berlakunya Isra' pada malam 27 daripada Rabiul Awal. Jadi saya tak nak huraikan sini kerana bukan cerita kita nak menyebut tentang bila berlaku Isra', mungkin pada waktu dia nanti kita sebut. Yang saya nak sebut di sini ialah tentang hadis-hadis yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab dia ini. Di antara hadis-hadis yang dhaif dan maudhu', yang palsu tentang kelebihan bulan Rajab. Tuan-tuan tangga, kalau dengar hadis jangan duk sebarkan. Jadi Ibn Hajar kata apa? Sama ada dia ni hadis dhaif ataupun hadis maudhu', maka dia bawa dalam kitab dia ni Tabyinul Ajab, hadis-hadis dhaifnya ada 11 hadis. Wa jama'al maudhu', yang maudhu'nya ada 21 hadis. Masya Allah. Di antara hadis yang disebutnya mengatakan inna fil jannati nahran, dalam syurga ada satu sungai nama dia Rajab. Hadis ni dhaif. Yang kedua, ini yang masyhur. Yang masyhurnya selalu kita duduk dengar orang duduk tulis mana-mana, apabila masuknya bulan Rajab dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca doa ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia kata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Bahkan Ibn Hajar kata apa ni? Ada setengah ulama mengatakan hadis ini mungkar. Tengok dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Masyhur tak masyhur ni? Masyhur, ramai orang duduk sebar. Jadi hadis ini termasuk dalam hadis dhaif. Yang penting kalau kita nak doa, kita boleh doa, minta Allah Ta'ala berkatkan kita dalam bulan Rajab, minta Allah Ta'ala panjang umur sampai kita boleh puasa, tak ada masalah. Tapi nak disembahkan sandaran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada yang mengatakan dhaif. Ibnu Hajar kata dhaif, ada kata hadis ini mungkar. Yang ketiga, hadis yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak puasa selepas Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan Sya'ban. Hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah dia punya sanad. Ibnu Hajar kata dhaif fa innahu hadis mungkar, kerana ada Yusuf bin Atiyah di sini, dhaifun jiddan. Ada juga yang masyhur lagi juga, hadis yang keempat, Rajab syahrullah, Rajab ni bulan Tuhan, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan ummati. Kata ulama dalam kitab ini kata hadis batil, hadis batal, tak boleh pakai hadis. Ini ada ni banyak dalam kita, Anas sendiri pun terima juga SMS bawa cerita hadis ni. Rajab ni bulan yang besar, siapa dia puasa satu hari, Allah Ta'ala tulis baginya puasa 1000 tahun. Puasa 2 hari 2000 tahun. Ila akhir, tanda di situ maudhu', palsu hadis ni. Ni dalam kitab Tabyinul Ajab. Jadi banyak lagi lah terdapat
amalan-amalan yang ditulis hadis-hadis tentang Rajab ini tidak ada yang sahih tentang puasanya ataupun tentang solat pada bulan Rajab. Mana-mana yang kita jumpa itu cakap hadis ini sama ada dia dhaif ataupun termasuk hadis-hadis palsu, hadis mungkar yang telah kita sebut di dalam kitab ini. Jadi anda tak nak panjangkan, tuan-tuan boleh tengok dalam sebuah kitab namanya Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadl Rajab Ibnu Hajar, ataupun Ada Ma Wajaba, ataupun yang ditulis oleh Ibnu Dihyah rahmatullahi taala alal jami'. Jadi apa yang kita nak sampaikan di sini iaitulah satu penjelasan sebagai mengambil tanggungjawab pada umat Islam supaya jangan menyebarkan hadis palsu. Ada setengah orang dimarah, dia kata, ustaz, kenapa nak halang orang nak beribadat? Sedap juga. Kita kena tahu ibadat-ibadat ini satu amalan yang disyariatkan oleh Allah ataupun disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda ni tak mari daripada Nabi, tiba-tiba kita nak buat, bermakna kita telah mereka-rekakan. Taib, apa saya boleh buat dalam bulan Rajab? Boleh semua benda. Puasa pada hari Isnin, Khamis, Nabi suruh buat. Puasa satu hari, buka satu hari, puasa Nabi Daud, boleh buat. Puasa 3 hari sebulan, hari putih dipanggil Ayyamul Bid, 13, 14, 15, boleh. Cuma nak kata puasa apa ni? Ini puasa khas lebihan bulan Rajab pada hari sekian ini yang tak boleh. Bukan bermakna kita kata tak boleh puasa bulan ni, takut jadi mungkar. Tak boleh puasa, tapi jangan disandarkan kelebihannya seperti tadi. Puasa satu hari sama dengan 1000, puasa 2 hari sama dengan 2000 tahun. Banyak lagi cerita-cerita, anda tak baca habis hari ini, banyak lagi cerita. Allahu Akbar, siapa dia semayang pada malam 27 Murajab 12 rakaat, pahalanya begini-begini, hadis ni batil, tak boleh pakai. Jadi banyaklah hadis-hadis yang kita nak tuan-tuan teruskan amalan seperti biasa. Macam puasa Senin Khamis buat, puasa hari hari putih buat, nak ikut Nabi Daud buat. Jangan sandarkan kepada Rajab. Wallahu alam. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini ada manfaatnya untuk muslimin dan muslimat, supaya kita duduk di atas landasan yang jelas terhadap amalan kita, sebagaimana Nabi kita selalu sebut, lailuha taraktuha alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih, malamnya seperti siang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.